Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT kerana pada malam ni kita dapat sama-sama berada lagi di dalam majlis ilmu. Sedikit perkongsian mengenai ilmu tajwid yang kadang-kadang kita rasa remehnya, tak payah belajar lah. Kadang-kadang, oh rupanya kita tak tahu lagi rupanya. Jadi dengan ruang yang ada ni, ruang kesihatan yang kita ada pada malam ni, ruang masa yang ada, ruang usia yang kita ada lagi pada malam ni. Jadi kita bersyukur kepada Allah SWT kerana masih lagi ada peluang-peluang tersebut. Jadi kita guna sebaik mungkin pada malam ni, dalam waktu yang singkat ni, kita sambung kuliah kita, kitab Tuhfatus Sibyan fi Tajwidil Quran. Jadi kita masuk pada mukadimah, kita dah masuk minggu lepas, 2 minggu lepas kita masuk tajuk Babul Isti'adzah mengenai A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Okay, kita baca isti'adzah tu lagu mana, bila apa ni, cara baca dia nak sambung ke, nak wakaf ke dan sebagainya, ada disebut pada minggu lepas. Jadi kita sebenarnya ada kursus 3 hari sebenarnya bermula hari ni. Jadi tak apalah, rasa rugi kalau kita tak buat dah. Jadi petik tadi balik tu belak-belak juga sikit untuk malam ni, untuk tajuk malam ni. Jadi tengok semula untuk minggu lepas tu, sebelum kita habis kuliah minggu lepas, ada sebut sikit mengenai satu kata wakilah tu. Ingat lagi dah, alaihu. Sebelum kita sambung minggu lepas, 2 minggu lepas tajuk al-isti'adzah, iaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalau ikut kitab kita ni, selepas ni tajuk dia basmalah, iaitu bismillahirrahmanirrahim. Lepas a'udzubillah, bismillah, nama dia basmalah. Tapi kita tengoklah sikit, kalau kita masuk basmalah, lepas tu tajuk ni nak hujung guluk, takut tak ada guluk. Jadi minggu lepas tersebut dah, minggu ni kita masuklah sikit mengenai beberapa, salah satu daripada keajaiban yang ada dalam Al-Quran. Kalau kita tahu bahasa Arab, kita rasa pelik. Kita rasa pelik. Apa jadi alaihu? Adapun satu lagi ansanihu. Sebab biasa kita jumpa dalam Al-Quran, tempat-tempat lain kalau ada kalau alai ni biasanya mesti bagi bawah. Alaihi. Biasa gitu. Sebab mudah nak sebut sebenarnya, bila alaihu tu jadi kekok sikit bunyi. Sebab juga ni ansanihu. Sebab sebelum huruf ha bagi depan tu, sebelum dia ru'iyah. Jadi ru'iyah ni dia apa nama? Sinonim, kan sinonim dah. Ru'iyah ni ataupun dia ya dengan bagi bawah tu dia selari, maknanya sama ada bagi bawah sebelum dia ataupun huruf ya. Jadi biasanya baca ini mesti bagi bawah selepas dia. Ni selepas ya mati, lepas dia bagi bawah biasanya. Tapi ini lari kaedah. Alaihu, mana tempatnya? Okey, surah Al-Fath ayat 10. Mana tempatnya? Mana sini dah? Ni alaihu. Alaihu. وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا. بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهِ. عَلَيْهُ اللَّهِ. Daripada alai itu dia mati, tiba-tiba jadi tebal. Bila bagi depan yang bagi atas ni tebal. Kalau bagi bawah baru dah nipis. Bila biasa, kalau kaedah biasa, bima ahada alaihillah. Ya, biasa gitu kaedah dia. Tengok dulu. Satu tempat lagi, mak tadi ansanihu. Apa lagi? Kita dah kasih tak.
فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. Dia mati selepas dia bagi selepas dia bagi depan, lari kat edah tajwid. Biasanya ansanihi illa, kan senang sikit dah. Biasanya tajwid ni dia ikut kita mudah sebut sebenarnya. Dia ni jadi pelik. Atau tak kena ikut juga lah. Sebab kita baca ikut qiraat yang kita belajar. Ada qiraat kita belajar lagu ni, cara baca dia. Tengok sikit ni. Okey. Sebab apa jadi gitu? Dia kata isim dhamir yang majrur dengan ala hukumnya tetap mabni bagaimana kaedahnya. Tak faham ni sebenarnya kalau nak baca ni sebenarnya kita tahu tu tak faham. Jadi nak cerita juga dengan cara yang kita mudah faham. Ni bahasa Arab. Selagi sebelum masuk ni nak biar semua kita ni faham bahawa kita kena sipir dalam kepala kita. Walaupun Al-Quran ni bahasa Arab. Bahasa Arab Quran ni. Tapi kita kena faham tidak semestinya bacaan Al-Quran tu mengikut kaedah bahasa Arab. Tidak semestinya. Walaupun dia bahasa Arab. Contohnya, paling mudahnya, kita duk belajar hukum lima dah. Hukum tajwid dah. Apa ni, idgham lah, izhar lah, ikhfa, iqlab lah. Belajar hukum tajwid. Tapi orang Arab dia kecek gitu. Jika dia kecek bahasa dia tak masuk hukum tajwid. Katalah dia apa ni, min aina anta, dia kata. Contohnya dia buat ada. Dia tanya, tengok mari mana? Min aina anta. Anta dia sebut kalau kira hukum tajwid, nun mati temu dengan ta, bagi hatta. Jadi apa ni, ikhfa hakiki. Kalau kita tajwid min aina anta apa ni, dengung dua harakat. Tapi dia kecek biasa min aina anta. Maknanya nak cerita sini, bahasa Arab tu dia tak guna kaedah-kaedah hukum tajwid ni. Apa ada? Maknanya walaupun Al-Quran itu bahasa Arab, tapi dia tidak sepenuhnya ikut bahasa Arab. Sebab tu kadang-kadang dia lari kaedah dan sebagainya tu sebab tu lah. Contoh lagi. Ni. Bahasa Al-Quran tidak semestinya ikut bahasa Arab. Ikut kaedah bahasa Arab tidak semestinya. Satu lagi, alif bata tidak sama dengan alif bata. Gimana ni? Gini dah. Cuba kita balik di rumah ni. Kita ada anak, ada cucu yang baca Iqra kan. Baca buku Iqra tu, satu dengan ni. Kita balik, kita perhati, kita buka. Kalau tak silap buku Iqra satu rasanya, satu hujung sekali. Dia ada tulis huruf-huruf dalam Quran ni. Huruf hijaiyah dia panggil. Alif, ba, ta. Dah seterusnya lah. Sa. Dia tulis huruf-huruf ni, alif sampai ya ni. Lepas tu dia tulis belah kiri tu, dia buat kotak tak, jadual. Belah kiri tu dia tulis nama. Nama bagi huruf ni. Dia tulis lagi mana? Ni ada kesilapan sikit dalam Iqra ni. Jadi mungkin boleh kita balik, kita boleh tengok. Kalau dalam bahasa Arab dia sebut, okey, kalau contohnya ba, kalau alif biasa sama, alif. Nama dia kan? Alif. Kalau ba dalam bahasa Arab dia akan sebut ba, ada hamzah hujung. Contohnya kita nak eja huruf ba ni. Lagi tengok ni. Kita nak eja huruf ba, lagu mana cara dia? Huruf ba kalau kaedah bahasa Arab, bukan kaedah Quran. Apa dah? Beza, kita tahu beza ni. Huruf ba, ta, sa ni kalau kaedah bahasa Arab, nama dia bila kita tanya orang Arab ni, huruf ba ni huruf lagu ni yang bentuk lagu ni yang titik bawah sebutin ni nama gap. Dia kata huruf ba. Ni huruf ta, nama dia. Sa. Lain sama lah, jim sama biasa. Jim, ha, kha, dal, zal, ra, zai, sin, shin, sad, dad. Tak ada dah. Mana ba, ta, sa, ha, kha. Maknanya ada hamzah di hujung. Nama dia. Ada, aku hati ni.
Kita benda-benda kecil ni sebenarnya, tapi kena perhati. Sebenarnya dia ada makna dia ni. Dia menunjukkan perbezaan antara bahasa Arab dengan bahasa Al-Quran. Walaupun sama-sama bahasa Arab. Tapi dalam Al-Quran, bila kita sebut bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran, huruf ba ni, kalau tanya ulama Quran, dia akan sebut, bila tanya huruf lagu ni, bentuk lagu ni, titik bawah sebutir, huruf apa? Dari segi tajwid ilmu Quran. Dia akan sebut huruf ba, tak ada hamzah hujung. Ba, gitu. Dalam Al-Quran, dalam kaedah bahasa Al-Quran. Sebab pelik ke sebab tak pelik? Memang mudah ya, contoh dia tiap-tiap malam Jumaat kita duk baca tu kan. Surah Yasin. Apa ni dalam Al-Quran ni ada ke permulaan beberapa surah tu? Alif Lam Mim Yasin Hamim kan. Yang mula dengan huruf-huruf ni sebenarnya dia tak ada bagi. Dia tak ada bagi. Yasin. Perasai kau duduk agak-agak sebelum ni, kita duduk baca tiap-tiap Jumaat ni. Perasai kau duduk huruf Yasin ni dia tak ada bagi. Bukan kata ya bagi atas, sin bagi atas, bukan. Ya tak ada bagi, sin pun tak ada bagi. Cuma semata-mata huruf je. Jadi nak cerita sini, disebabkan kita baca Yasin ni dengan kaedah bahasa Al-Quran, bukan kaedah bahasa Arab. Jadi kita baca Yasin. Kita tak baca Yasin. Nampak dah biasa tu? Memang kenapa biasa tu kita rasa kita rasa bahawa Quran ni banyak benda yang menarik walaupun di bahasa Arab tidak sama. Kalau nak baca dengan kaedah bahasa kecek, bahasa orang Arab yang sebenar, ya ni jadi ya ada hamzah. Bila ada hamzah jadi hukum tajwid pun lagi dah lah. Sebab dalam keadaan tajwid ni bila ada huruf mat, alif, waw ataupun ya yang mati, selepas dia jumpa hamzah jadi panjang. Jadi panjang 5 harakat jadi mat wajib. Jadi kena baca kan? Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Kalau kaedah bahasa Arab betul lah tadi. Tapi bila kita baca Al-Quran dengan kaedah bahasa Al-Quran, dia tidak selari sikit sebanyak tak bukan semua. Dapat yang ni macam Yasin. Hamim. Jadi gitu. Bukan Hamim kayak gitu. Gitu. Apa ni nak bagi tahu ni bahawa bahasa Al-Quran ni dia ada keadaan tersendiri walaupun dia bahasa Arab. Tu yang nak cerita ni sebenar. Jadi tengok semula pada atas tadi. Jadi iya dua harakat. Tu iya ke lain tu ya. Ya si ya dulu. Sebab huruf-huruf dalam Al-Quran ni dia ada dua jenisnya, sama ada terbina daripada dua huruf, ba alif ba ataupun ta alif ta, ataupun terdiri daripada 3 huruf, mim sad, apa lagi nun, 3 huruf. Jadi hak 2 huruf tadi baca dengan 2 je lah. Dia tak ada sebab untuk kita panjang dah. Apa kita nak panjang? Kalau macam tadi, kalau betul lah ya tu kita baca sebagai ya tu, memang kena panjang. Kalau tengok tajwid sebenar, jumpa hamzah, huruf mat jumpa hamzah kena panjang 5 harakat. Jadi kita baca panjang Yasin. Tapi kalau dia tak ada sebab untuk panjang, dia biasa ya 2 harakat macam biasa, asal mat asli biasa ya. Bila huruf ada tidak ada bagi, kita baca huruf dia, nama dia. Bila pukul bagi tu baru kita baca bagi, tak baca nama dia. Jadi hak tadi ni balik pada tadi, alaihu dengan ansanihu, apa dia baca gitu. Jawapan mudah kan? Kita ambil daripada Imam ni lah, apa dia panggil, Imam Hafaz yang kita belajar qiraat kita. Dah dia terima sanad dia terima lagu tu. Jadi turun siapa turun kita siapa kita, kita terima lagu tu dah baca. Nah, sebenarnya tak ada tingkat dah kalau kira. Kecuali kita baca qiraat lain, dia baca alaihi, itu alaihi. Cuma
kita nak faham jugalah apa sikit sebanyak sebab dia tu dia kata kita tak payah nak pelik sebenarnya sebab ni kan kita berarti hu ni dengan alaihu ni. Okey. Tengok sebelum ni kita belajar kita panggil kata ganti nama. Saya, awak, kamu, mereka, dia dah. Kami, kita. Tu kata ganti nama dalam bahasa Melayu. Sama juga dalam bahasa Arab. Hu ni dalam ni alaihu ni dengan ansani hu tadi dia dipanggil kata ganti nama ataupun domain dia panggil. Domain ni dalam bahasa Arab. Masuk sikit bahasa Arab dah. Dalam bahasa Arab ni bila domain ni hukum dia kata mabni maknanya tetap bagi dia. Gini dalam bahasa Arab dah. Kena masuk sikit lah juga sebab kita sebut ni. Tapi tak apa, lah kali untuk pemahaman juga. Okay. Jadi dua jenis dalam Quran ni dah. Kita kena faham dalam Quran ni dia ada dua jenis perkataan yang dalam bahasa Arab ni, dalam bahasa Arab. Bagi hujung dia tu, ilmu bahasa Arab ni, walaupun kita tak faham mana, tapi kita kena faham. Setiap perkataan bahasa Arab tu, bagi hujung dia tu boleh ada jenis yang boleh berubah, ada jenis yang tak boleh berubah sampai bila-bila. Marilah kita faham dia apa dia apa. Contohnya, kalau dalam bahasa Melayu, saya makan nasi. Nasi itu dalam bahasa Arab al-aruzza, bagi hati. Tempat kedua dia tu kena bagi hati. Sebab dia kecil. Tapi bila dia duduk tempat lain, berubah bagi dia. Tak? Dia boleh berubah. Tapi dia kata, hu tadi ni dia mabni, maknanya tetap. Dia duduk sini ke, dia tempat lain ke, dia tak berubah. Sebab dia, kategori dia tak ada. Apa ni? Kategori dia, domain tadi, kata-kata nama. Bila hu, kita cuba hu ni, dia tetap, dipanggil mabni. Maksudnya kita ada benda, kita ada jawapan lah walaupun kita tak faham mana dah. Maknanya bagi kita tetap. Jadi kita tak ketika apa gitu. Kecuali dalam Quran tu sepatutnya kata itu contohnya ni, ni. Kita tahu dah tak faham mana ni tapi kita tengok contoh dah. Nak suruh tahu besok, bila kita tahu besok antara dua ni baik aja macam ni. Tak payah pergi banyak jauh. Contohnya wattakhadha sabilahu. Jelas. Ya. La bagi hatta ni dia boleh berubah bagi dia. Perkataan sabila, dia boleh berubah. Dia panggil mu'rab dia panggil. Mu'rab ni boleh berubah. Jika dia duduk sini dia boleh bagi sabila. Bila dia tempat lain tengok situasi lagu mana jadi sabilu. Bila dia tempat lain pula, tengok keadaan dia lagu mana, jadi sabili, fi sabilillah, fi sabili pula jadi. Yang kedudukan dia. Jadi sabila ni kalau dalam ayat ni wattakhadha sabili. Barulah kita akan rasa pelik apa? Sabila ni bagi dia boleh berubah. Tapi dalam kedudukan ni sepatutnya bagi atas. Tiba-tiba wattakhadha sabili ataupun wattakhadha sabilu. Pelik sebab dia boleh berubah. Faham tak? Beza situ ya. Tapi hu ni, hu tadi yang kata-kata ganti nama tadi, jenis dia bagi dia hu tak boleh berubah. Jadi katalah wa ansani hu tu pindah dari tempat lain, ansani hu juga jadi. Jenis tak boleh berubah bagi. Jadi kita rasa apa lagi tu maknanya. Dah, maknanya memang dia bagi lagu. Jadi kita kalau kita belajar bahasa Arab pun nak pukul lagu mana hu tu kita mabni kita bagi tetap. Masa tak sabit mana-mana sebab mari ke tepi tak kira. Hu tu tahu. Cuba sama juga alaihu. Jadi saya bertiga. Jadi dari segi kita nak logiknya lah gitulah. Sebab dia tetap. Tapi kalau kita nak segi yang paling mudah kita faham sebab kita ambil pada tuk guru kita kalau gitu. Kita ambil sapalah kepada Imam Hafaz pada an Imam Asim lagu tu dia ambil. Jadi dia pun macam kita siapa lagi tu. Kita tengok apa ni? Ni. Dia kata mengikut jumhur sepatutnya baca kasrah. Kasrah ni bagi bawah dah. Istilah ni tak bawah bagi bawah. Mengikut banyak pendapat jumhur ni baca banyak qiraat lain baca bagi bawah lah. Qiraat lain macam wa ma ansanihi illa ataupun
bima ahada alaihillah. Kira-kira lain selain pada kira kita. Kira kita ni baca bagaimana? Dia kata baca hanya riwayat Imam Hafaz an Asim membaca dengan dhammah. Dhammah bagi depan. Alaihu asanihu. Jadi tak ada masalah tu. Bagi bawah ke, bagi depan ke, dia tetap lagu tu. Mari ribut dapat depan dia pun jadi tidak akan berubah. Jadi tak ada masalah tu. Segi makna pun tidak berubah. Tak ada masalah tu. Kita ambil dapat gitu lagu tu lah kita terima. Dia pun sebab dia dengar daripada, maknanya dia dengar daripada Nabi lagu tu. Nabi pun bila dia baca daripada Nabi tak komen apa kan. Jadi tak ada masalah. Orang ni baca betul, dia baca betul, tak ada masalah. Jadi boleh guna pakai. Kalau ilmu Quran ni banyak lagi sebenarnya. Dah. Ni baru Quran kita baru. Jadi Imam Sibawai, kalau kita belajar nahwu ni, Sibawai ni ulama yang terkenal ni, kalau kita buka kitab nahwu tu tak. Sibawai banyak sebut nama Sibawai. Ulama nahwu menjawab ayat ni menjadi hujah bahawa Al-Quran adalah bukan karangan manusia. Kita nak macam cacat tak? Alaihu ataupun ansanihu, kita dapat cacat. Tapi Sibawai, ulama Imam Sibawai kata, dia tak nampak kata, dia bukan nampak kecacatan Quran sebab bahari dia tu macam tak kena dah, kita rasa tak kena dah. Tapi dia kata ini bukti bahawa Quran tu bukan karangan manusia. Dah. Nabi terima lagu tu, dah. Siapalah kita masuk lagu tu. Walaupun kaedah bahasa Arab lagi. Tapi dah nak kita terima lagu tu. Jadi membuktikan bahawa benda Quran ni bukan masa tulis. Kalau manusia tulis kan, kita cek nahwu, betul belaka nahwu. Kalau manusia buat dah. Jadi kita boleh guna hujah ni juga untuk tolak apa ni orang kafir kata Quran ni Muhammad tulis Quran ni. Jadi kita boleh tolak kata ni sebab bahasa dia tu ada tempatnya lagi kaedah. Jadi bukan manusia tulis ni. Mesti bukan manusia. Ini Sibawai kata. Sibawai ni pun sama juga, teringat pula masa belajar nahwu kan. Nama dia Sibawai ni pelik. Nama dia sendiri tu pun tetap juga belakang ni contoh. Yang kita ajar dah. Sibawai. Nama dia nama dia Sibawai Hin. Dia bagi bawah. Jadi nama dia ni betul lah kita tak masuk masa tetap. Jadi gemar benih tetap kan. Ni salah satu contoh juga. Nama dia sendiri tu salah satu contoh bahawa nama dia Sibawai tu ialah perkataan yang mabni, yang tetap. Bagi hujung dia tetap. Sibawai Hin. Dia duduk ayat, kalau kita nak ayat nak guna nama dia Sibawai ni, duduk tengah kau dia Sibawaihin, duduk depan kau dia Sibawaihin juga. Dia bukan kata baca kata biasa depan je, bagi depan. Kalau jadi tengah ni mungkin bagi atas, mungkin bagi bawah. Tidak, hin semua dia. Nama dia sendiri. Kebetulan. Jadi jelas tadi dah bahawa mereka tu mari daripada Nabi, daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wahyu dia mari gitu. Kira yang kita ikut jadi lagu tu lah. Jawapan dia lagu tu ya. Ni satu contoh ayat yang saya sendiri pun rasa sampai hari ni rasa pelik. Sebab lain kaedah juga ni. Dengar dia. Mungkin kalau cari ni jumpa jawapan dia. Okey ni tu sini. Kita biasa jumpa ayat ni. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Biasa dengar kan? Maknanya wa ta'awanu, dan membantulah ke atas kebaikan dan takwa. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, dan janganlah bantu-membantu, tolong-menolong 'alal itsmi wal 'udwan, di atas perkara dosa, wal 'udwan, dan permusuhan. Kau tengok ayat ni pun sendirilah kan. Kita biasa belajar ni. Kalau ikut kaedah sebenar kan. Ni kata tadi kalau ikut kaedah sebenar ada silap juga sini. Tapi kita tak boleh kata kaedah silap, betul tak? Sebab kita terima lagi ni. Wala, okey yang dia betul dah. Wa ta'awanu betul. Ikut kaedah Arab.
Yang kedua, bila adalah jangan dan janganlah. Jangan ni maknanya nahi, la nahi. Sepatutnya, bukan nak ubah Quran, tapi sepatutnya kaedah bahasa Arab mesti ada ta lagi. Ta wan. Gitu. Wala tata'awanu. Kalau ikut kaedah ni. Tapi itu tak diubah. Cuma nak cari sebab apa jadi gitu. Ni satu tempat juga yang lain kaedah. Kita rasa pelik bila kita tahu bahasa Arab ni. Sepatutnya wala tata'awanu, tapi ada makna di sebaliknya tu lah. Yang menyebabkan baca wala ta'awanu. Jadi kita kena sama-sama cari lah tu. Ada apa yang uniknya Quran ni, kita cari apa lagi ni, apa lagi ni. Menambahkan keimanan kita kepada Al-Quran. Okey, jadi itulah untuk hari kita dapat sedikit banyak keunikan Al-Quran. Okey, tajuk kita hari ini kita masuk pada tajuk basmalah. Perhati, cuba tuan-tuan perhati perkataan ni. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau saya bagi masa dalam masa berapa saat 10 saat. Lepas 10 saat ni kita tutup tulisan ni, atau limau dah boleh dah. Agak-agak dengan barisnya ikut sebutih-sebutih ni, rasa boleh dah. Agak-agaknya dah. Sebab nak cerita kata tuan semua ni bahawa dalam Quran ni setiap huruf, setiap tanda, setiap baris penting berlaku. Bila orang yang hafal Quran pun sama juga. Bila dia hafal, dia kena tulis semula tanpa tinggal sebutir tanda pun. Agak-agak tengok 10 saat tu, Bismillahirrahmanirrahim, yang kita hadap tiap-tiap hari ni, Quran tulis semula pun dia dah agak-agak. Dengan huruf yang betul, tak tinggal, tak lebih, dengan tanda yang betul, tak tinggal juga. Ataupun tak lebih juga tanda. Agak-agak boleh dah. Kena sebut cabaran ni dia. Bismillahirrahmanirrahim, lagu ni cara tulis dia. Dengan tandanya, dengan baginya lagu ni. Satu ayat panggil apa ni? Kalimah yang lengkap ni, satu ayat yang lengkap ni, Bismillahirrahmanirrahim, nama dia basmalah. Basmalah. Okey, kita masuk kitab kita. Babul basmalah. Babul basmalati. Kalau bagi dia babul basmalati. Okey. Bas simati mi atas, lam bagi atas, ta bagi bawah. Babul basmalati, iaitu bab mengenai basmalah. Dia kata ini bab pada menyatakan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Maknanya basmalah tu nama bagi satu ayat tadi tu yang kita duk sebut, yang kita duk baca tu, Bismillahirrahmanirrahim, namanya basmalah. Jadi tajuk ni, sebelum kita masuk tajuk yang lebih detail mengenai huruf dalam Al-Quran ni, masuk isti'adzah, basmalah pula. Okey, dan sesungguhnya telah ijma' a'immatul qurra. A'immah ni jamak bagi perkataan imam. Kalau imam sorry, a'immah maknanya imam-imam, ramai. Maknanya dia kata dah sesungguhnya telah ijma'. Ijma' ni sepakat. Telah sepakat a'immatul qurra. Telah sepakat imam-imam qiraat. Imam-imam qiraat sepakat belaka. Kata sepakat apa? Atas harus basmalah pada tiap-tiap awal surah yang dimulai pada awalnya dengan dia. Dia kata hukumnya harus baca pun tak apa, tak baca pun tak apa. Bismillahirrahmanirrahim pada awal surah. Bila kita buka Quran, setiap surah sebelum kita baca surah tu, sebelum ayat pertama tu ada basmalah. Jadi dia kata sepakat a'immatul qurra, imam-imam qiraat sepakat kata harus basmalah. Kita baca pada tiap-tiap awal surah. Sebelum baca ayat pertama setiap surah, baca basmalah dulu.
Dimulai dengan dia pada awal surah yang dimulai pada awalnya ni, yang ada bismillah, yang ada basmalah. Kita buka Al-Quran, kita tengok surah ni awal dia ada basmalah. Okey, harus baca basmalah pada awal surah tu yang ada ni. Apa tu? Ada juga tak ada ni. Melainkan. Okey, melainkan ada juga yang surah yang tak ada basmalah di apa ni awal surah dia. Apa dia? Melainkan surah Bara'ah. Kita ni tulis Bara'ah. Ataupun siapa tahu nama apa surah ni? Dia baca tak ada jumpa apa. Baca pelik dia baca jumpa apa tak ada bismillah ni. Tak asal pelik. Ada satu surah dalam Al-Quran. Dalam banyak-banyak surah dalam Al-Quran tu, 144 surah tu, satu surah ni yang tak ada basmalah di hadapan dia. Dari kitab ni sebut surah Bara'ah. Tapi kalau kita buka Quran kita bersama Osmani, dia tulis surah At-Taubah. Dia ada banyak nama pada kata dia. Macam surah Al-Insan. Dia ada nama lain juga bagi surah Al-Insan. Ini surah Bara'ah ataupun surah At-Taubah. Nama dia dari surah Osmani At-Taubah. Dia mula surah dia dengan perkataan Bara'ah. Jadi dalam kitab ni sebut surah Bara'ah. Boleh juga. Jadi dia kata semua dari Quran ni mula dengan basmalah kecuali surah Bara'ah saja ataupun surah At-Taubah. Maka padanya bersalah-salahan antara mereka itu. Surah yang ada basmalah dia kata harus baca pun boleh, tak baca pun boleh basmalah. Tapi surah yang tak ada basmalah iaitu surah At-Taubah sahaja ni, satu-satunya surah yang tak ada basmalah, dia kata bersalah-salahan antara mereka itu. Imamatul Qur'an tadi, imam qiraat tadi berselisih pendapat. Ada kata boleh baca, ada kata tak boleh baca. Beza pendapat. Okey, ni dia surah At-Taubah. Surah At-Taubah bila kita cari juga dia mula kata Bara'ah. Bara'atun minallahi wa rasulihi. Kita buka Quran pun kita tengok lagi ni. Nama surah At-Taubah tak ada basmalah. Start dengan ayat satu lalu. Dia pelik dia dah. Okey. Jadi berselisih pendapat imam Quran ni berselisih pendapat mengenai apa ni? Membaca basmalah pada awal surah At-Taubah. Maka kata Ibnu Hajar kata haram pada permulaannya, makruh pada pertengahannya. Bagaimana tu? Dia ada ni, dia ulama kita ni ada dua orang ni. Ibnu Hajar, seorang lagi Syekh Ramli. Syekh Ibnu Hajar, Syekh Ramli. Kalau kita mengaji kita lama pondok kan, dia sebut dia betulin nama dua ni. Jadi tuan-tuan guru dia sebut bila mengajar ada sama selisih pendapat sama dua orang ulama ni. Seorang ulama batu, seorang ulama pasir. Sebab apa? Nama dia tu Hajar maknanya batu, Ramli maknanya pasir. Jadi betulin nama gitu. Jadi banyak tempat lah bila kita belajar kita lama ni, banyak tempat yang selisih pendapat. Syekh Ibn Hajar kata lagu ni, Syekh Ramli kata lagu ni. Lagu sama batu dengan pasir ni. Ibn Hajar batu, Ramli ni pasir, nama dia. Bukan nak kata dia tapi nama dia. Bila Ramlun ni pasir, Ramli pasir. Hajar ni Hajarul Aswad dah, batu. Al-Hajarul Aswad maknanya batu yang hitam. Betul ni tak ada. Hajar tu batu lah. Jadi dia kata Syekh Ibnu Hajar kata haram pada permulaannya, makruh pada pertengahannya. Bagaimana? Bila kita nak mula, Syekh Ibnu Hajar kata bila kita nak mula surah At-Taubah ni, dia kata haram kita mula dengan bismillah sebab tak ada. Bila kita nak mula, katalah sebelum ni kita masuk tajuk al-isti'adzah dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kita baca. Kita nak mula surah ni. Dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladzina 'ahadtum minal musyrikin. Kita pilih untuk membaca isti'adzah. Tadi kan a'udzubillah. Lepas isti'adzah tu kita baca lalu ayat pertama tanpa baca basmalah. Sebab Syekh Ibn Hajar kata haram kita baca pada permulaannya basmalah. Tapi baca tengah tak apa dia kata. Dah. Makruh, bukan tak apa makruh. Makruh ni kan makruh. Nak baca pun boleh tapi moleknya tak baca lah. Makruh ni gitu dah. Sebab juga isap rokok orang kata hukum haram lah, makruh lah. Orang kata makruh isap rokok ni. Tak. Orang isap rokok pun tapi moleknya tak payah hisap lah betul. Kaedah makruh dah. Jadi sama juga. Dia kata, Syekh Ibn Hajar kata nak mula dengan basmalah boleh, jangan haram, dosa. Tapi bila tengah-tengah ayat tak apa nak mula. Kita baca dah surah At-Taubah ni tanpa dengan basmalah, tak ada dah. Jadi berhenti pada ayat kedua. Sadaqallahul azim. Habis dah. Dua ayat pada lain ni. Dah. Esok pula nak sambung pada ayat ketiga ni. Syekh Ibn Hajar kata makruh. Nak baca basmalah pun tak apa, tapi makruh lah. Buka bagi esok nak baca sambung pada ayat ketiga. Kita pun bacalah isti'adzah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baca sebelum nak baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baca wa adhanun minallahi wa rasulihi. Tak faham. Boleh, maknanya boleh. Boleh makruh tadi lah. Kata Ibn Hajar. Permulaan tak boleh, haram. Bertengahnya nak mula makruh. Dan kata Ramli, kata Syekh Ramli pula, dia tak belakang ni tapi boleh pakai dua-dua. Dan kata Ramli, makruh pada permulaannya, sunnah pada pertengahannya. Dia rengek sikit dah. Syekh Ramli ni, batu dengan pasir rengek sikit. Syekh Ramli kata, dia rengek sikit. Dia kata, pada permulaan itu makruh. Tadi kata haram, jangan baca, mula-mula jangan baca. Tapi Syekh Ramli kata, nak mula dengan basmalah makruh. Nak baca tu boleh baca lah, cumanya makruh. Tak sampai haram. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Bara'atun minallah. Siapalah ayat 2 macam tu. Lepas tu nak mula dengan ayat yang ketiga pula. Nak mula dengan ayat ketiga surah At-Taubah ni. Baca bismillah, dia kata sunnah boleh jadi. Syekh Ramli kata sunnah. Bismillahirrahmanirrahim wa adhanun minallahi wa rasulih. Baca bismillah boleh juga. Cumanya hak tengah tu kita kata kita nampak dua sama ada makruh ataupun sunnah ada yang tengah tu. Cuma hak permulaan tak ada tu. So kata haram, so kata makruh. Nak mula dengan bismillah dah. Jadi tak apa sedap nak mula tu dah. Jadi kita lebih pilih untuk tak baca lah kalau boleh. Dah. Haram lah makruh. Kalau baca pun makruh tu maksudnya takut-takut dah pergi ke haram juga kan. Jadi kita kalau boleh tak usah baca. Ada sebab-sebab dia tu. Tak ada habis juga. Tak ada habis basmalah. Tak habis sikit dia lah. Makruh apa ni tadi? Sunat pada pertengahannya. Dan ialah yang muktamad. Dari dua-dua pendapat ni, pendapat Syekh Ramli yang kata makruh pada permulaan, sunat pada pertengahan. Surah At-Taubah tadi dia kata inilah yang muktamad. Lebih diguna pakai lah pada atas ni. Atas tu lebih berat sangat. Sampai haram. Dan harus antara al-fal dan bara'ah. 3 wajah. Waqaf dan saktah dan wasal 3. Okey, waqaf, saktah, wasal. Okey, surah Al-Anfal. Mana surah Al-Anfal? Ni dia ambil hujung surah Al-Anfal. Jadi kita surah Al-Anfal sebelum surah At-Taubah. Jadi baca tu habis dengan Innallaha bikulli syai'in alim. Habis surah Al-Anfal.
Jadi surah selepas dia At-Taubah. Bara'atun ya. Jadi dia ayat sininya harus antara Anfal dan Bara'ah 3 wajah, waqaf, saktah, wasal. Antara Anfal hujung ni Alim dengan Bara'ah ni ayat pertama, dia kata 3 cara baca kita boleh guna pakai. Sama ada berhenti macam biasa, innallaha bikulli syai'in alim, bara'atun minallahi wa rasulih, berhenti. Ataupun sambung, innallaha bikulli syai'in alim, bara'atun minallahi wa rasulih, sambung. Bila sambung ni barulah kita nampak dah apa ada mi kecil sini. Mi kecil tu dia tak letak mi kecil sebab hukum iklab. Dari segi tanda baca Rasul Usman ni lagi ni. Dia tanda semua tempat yang ada iklab tu datang mi kecil lah. Walaupun kita tak guna bila kita berhenti. Dia cedek kalau kita sambung kita guna sebab sambung dengan huruf ba, bara'ah ni. Iklab. Ataupun satu cara lagi yang mana? Berhenti, wakaf, berhenti, sambung terus ataupun saktah. Saktah ni saktah. Saktah ni bukan berhenti. Sambung tetapi kita berhenti tu tanpa kita tarik nafas. Macam dalam Yasin tu kan ada. Mimma raqadina hadha. Na dengan hadha tu kita kena berhenti tapi tanpa kita tarik nafas. Nafas yang sama tu, nafas yang sama. Dia kaedah saktah ni, dia ada kaedah dia saktah ni. Saktah ni kalau ada hukum gapo-gapo buat antara hak ni dengan nak jumpa lepas dia tu, bila ada saktah tengah-tengah tu, hukum hak tadi tu idgham ke ikhfa ke gapo dia tu dia akan jadi izhar lah, betul. Dia akan jadi izhar. Macam ni, innallaha bikulli syai'in alimun. Jadi alimun. Kata bara'ah. Tak ajib buat ni surah pelik dah. Contoh macam market ni kalla bal rana ala. Kalau kita sambung terus hukum idgham tu bukan idgham bila gunah ma'gunah. Idgham antara lam mati dengan ra ada bagi hati. Kalau ikut kaedah tajwid mesti lam tu masuk dalam ra, lam tak bunyi langsung dan ra tu ada sabdu. Dah. Kalla barra jadi ra bagi sabdu. Tapi bila ada saktah tengah-tengah tu tak guna dah hukum tadi, jadi izhar dulu, izhar dah jadi. Jadi bal tu bunyi lam mati. Kalla bal rana ala. Jadi sama je juga. Alimun ni bunyi tanpa iklab. Bila kita nak berhenti dengan saktah tanpa iklab. Bila nak sambung macam biasa barulah guna mati iklab. Tak ada habis juga tajuk basmalah ni. Kita sikit lagi boleh tak? Sikit lagi tak? Habis sikit ni. Okay. Dan harus bagi mereka itu yang basmalah. Yang basmalah antara 2 surah seperti Hafaz 3 wajah. Okay. Kalau tadi dia kata 3 cara baca tadi dia ayat pada tempat tadi je, iaitu tempat yang lain pada hal lain kan, sebab kita ada basmalah kan, antara akhir Al-Anfal dengan permulaan surah At-Taubah. Jadi dia kata untuk yang selain daripada itu, maknanya harus bagi mereka dan harus bagi mereka itu yang basmalah antara 2 surah seperti Hafaz 3 wajah. Bagi Imam Hafaz ni dia kata 3 cara juga untuk surah yang lain yang ada tengah-tengah dia basmalah. Habis surah ni basmalah surah lain. Lepas tu basmalah surah lain. Basmalah surah lain dah. Tempat-tempat lain lah kecuali selain daripada tempat tadi. Tadi saja yang tak ada basmalah. Dia kata tempat-tempat lain yang ada basmalah di antara 2 surah tadi 3 wajah juga, 3 cara juga. Pertama, waqaf atas akhir surah
dan atas basmalah. Berhenti pada apa ni? Waladdallin. Nah, berhenti. Baca surah Al-Baqarah pula Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti juga. Berhenti pada hujung, berhenti pada basmalah. Nanti cara baca yang pertama. Kata Ja'bari ialah terlebih elok. Itu paling baik. Habis hujung surah berhenti. Baca basmalah berhenti. Baca surah pula. Itu cara yang paling baik. Cara pertama. Yang kedua, waqaf atas akhir surah dan wasal basmalah dengan awal surah. Wal maghdubi alaihim waladdallin. Berhenti. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Basmalah dengan awal surah kita sambung. Boleh juga cara yang kedua. Yang ketiga, wasal basmalah dengan akhir surah dan awal yang kedua sambung lagi. Yang ketiga sambung lagi. Waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Hujung surah basmalah, awal surah sambung lagi. Itu juga cara keadaan yang ketiga. Bila ada basmalah kan. Adapun wajah yang keempat iaitu wasal basmalah dengan akhir surah dan waqaf atasnya, maka tiada harus ia kerana basmalah itu bagi permulaan surah, tiada kesudahannya. Dia kata tadi untuk surah yang ada basmalah di tengah-tengah dia kan. 3 cara baca, 3 wajah. Sesalah tak tidak? Jadi kata wajah yang keempat ni dia tak sebut sebab dia kata tak boleh guna ni. Dia kata sebab apa? Cara dia lagu mana yang keempat ni? Sambung basmalah dengan akhir surah. Jadi macam pelik. Waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Berarti alif lam mim. Kata pelik. Sebab apa? Wasal sebab tiada harus kata. Tak boleh, tidak harus kerana basmalah itu bagi permulaan surah, tiada kesudahannya. Dia kata basmalah tu sepatutnya di awal surah, jadi bila kita jadi hujung lah. Waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Berarti alif lam mim. Nampak macam basmalah tu dari bawah sekali. Basmalah tu sepatutnya berada di awal, tapi nampak berada di hujung. Jadi kata tiada harus. Kalau kitab ni sebut tiada harus. Mana ya? Tiada harus ni tak boleh lah. Sebab jadi orang confuse basmalah tu duduk di akhir, sepatutnya di awal. Tiada harus. Jadi 3 cara baca sahaja untuk tempat-tempat selain daripada surah At-Taubah dan Al-Anfal tadi. Jadi kita berhenti sekat tu dulu untuk malam ni. Basmalah kita tak habis lagi. Ada sikit lagi yang menarik untuk minggu akan datang ni. Sebelum kita tutup ni, kita bagi apa ni, clue sikit lah. Kita tak jumpa ni. Round panggil round. Siapa tak biasa dengar kata round ni, nanti akan datangnya kita akan jumpa. Kita mungkin tak ramai yang pernah guna. Sebenarnya ada cara round ni, cara baca, ada kaedah baca yang boleh kita guna, tapi kita tak tahu cara berhenti. Contoh gini lah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita boleh baca 2, boleh berhenti tak? Kita belajar dah ma'arif dia suku ingat. Bismillahirrahmanirrahim 2, ataupun Bismillahirrahmanirrahim 4, ataupun Bismillahirrahmanirrahim 6. Tu tahu belakang dah, betul tak? Tiga jenis tu, 3 jenis panjang tu. Wrong ada satu cara lagi.
yang kita jaga-jaga kita jumpa. Kita baca sikit dah. Mudah lah sebenarnya. Kita boleh baca lagu ni. Bismillahirrahmanirrahim. Ni itu pendek. Ya. Semua ada tahu belakang pula dah. Bukan nak usul ilmu tapi nak bagi hint dulu malam ni. Kita boleh baca gitu. Untuk bagi bawah nak bagi depan sahaja baca tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Min nak tak ada. Mana kena berhenti sama ada min ataupun min Ar-Rahmanir-Rahim kan? Boleh. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Mana cara tu? Kita tengok dulu kan. Cara bukan cara baru. Cara lama tu kita tak lama dah. Cuma kita mungkin ada yang kita ada kita yang baru jumpa. Mungkin ada yang tahu dah. Jadi gitu cara dia lagi. Yang kita tahu mak ayat sukun 2 partner tahu dah kan. Cuma round ni jaga-jaga kita dengar. Jadi untuk lebih lagi kita tengok pada minggu akan datang insya-Allah. Perkongsian ilmu, khazanah ilmu yang dah lama tetapi kita telah pandai benda ni. Jadi sama-sama kita ambil peluang untuk kita belajar tajwid yang sangat dalam ilmunya insya-Allah. Jadi setakat itu pada malam ni. Yang baik pada Allah SWT, segala kekurangan daripada saya sendiri dan mohon tuan-tuan semua tambah apa yang kurang dan perbetulkan mana-mana yang silap. Mudah-mudahan tuan-tuan semua pun dapat faedah, saya pun dapat menambah sedikit sebanyak ilmu insya-Allah. Jadi saya kata dulu, aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.